Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung kitab Risalah Tauhid. Muka surat 74. Rumi, Jawi, muka surat 47. Kita dalam perbahasan yang agak berat, iaitu ta'alluq qudrah. Perbahasan ta'alluq qudrah ni agak berat. Lebih-lebih lagi bagi orang yang tak ikuti secara awal, daripada awal. Kita yang ke-46 dah ni, siri yang ke-46. Yang tak masuk daripada awal tu memang agak pening lah. Tapi pening-pening pun salah sendirilah. Asal masuk lambat kan. Maksudnya kita dah 46 minggu dah. 46 minggu ni dekat setahun dah. Sebenarnya dah setahun dah pun. Lebih dah kalau ikut tahun. Jadi kalau yang baru 5-6 kali tu memang dia agak payah. Lebih-lebih lagi yang pertama kali masuk. Yang ponteng-ponteng tu kan. Memang payahlah nak faham. Sebab dia perbahasan ni agak berat. Iaitu kita membahaskan ta'alluq qudrah. Kita dah baca sikit minggu lepas tentang ta'alluq qudrah. Muka surat 74 tu kita boleh ulang sikit lah ta'alluq qudrah. Muka surat 47 Jawi, Rumi 74. Kita bahas 46 lah. 46 Jawi tu 46 bawah sekali tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka qudrat bertakluk ia kepada segala mungkin. Itu pertama. Takluk qudrah adalah mungkinat, mungkin. Mungkin ni makhluk lah, untuk mudah faham makhluk. Takluk qudrah, qudrah ni kuasa. Bila sebut kuasa-kuasa, kuasa tu tempat kaitan qudrah ni adalah mungkin. Apa mungkin? Makhluk. Mudah faham, makhluk. Itu tempat kaitan dia. Dan bila sebut qudrah, qudrah ni dia memberi bekas. Taksir. Taksir. Ta'alluq taksir. Apa maksud? Contohlah kan. Dengar. Lihat. Kalau kita kata sama', Allah antara sifatnya sama', dengar. Habis ta'alluq dia, yang kaitan dia, bila sebut sama',
dengar, mendengar. Basar, melihat. Kalam, kata-kata. Habis kalau kita kata Allah sama, mendengar. Ya, mendengar. Dengar apa? Dengar makhluk. Dengar makhluk itu takluk dia tu. Kena mengena apa ni? Apa hubung kait di antara sama Allah, Allah bersifat sama. Sama tu apa? Dengar. Jadi Allah dengar. Dengar apa? Dengar makhluk. Jadi makhluk tu kaitan dengar tu dan makhluk kaitan dia apa? Kaitan mendengar. Kaitan dengar di antara Allah dan makhluk. Dari sudut sama. Basar, lihat. Basar, lihat. Jadi Allah antara sifatnya adalah basar. Lihat. Jadi bila Allah ada sifat basar, lihat. Lihat apa? Lihat makhluk. Kalau kita lihat makhluk tu, itulah hubung kait di antara basar dengan makhluk. Hubung kait dia hubung kait melihat. Hubung kait mendengar. Itu yang panggil takluk tu. Dan begitu juga kalau pada qudrah. Bila qudrah Allah kuasa untuk buat, contohnya buat apa? Makhluk lah. Allah buat makhluk. Jadi kita istilah yang dia panggil kat sini, qudrah itu bertakluk kepada segala mungkin. Qudrah itu takluk dia segala mungkin. Dengan maksud bila Allah tu kuasa, kuasa apa? Kuasa buat, menjadikan apa? Menjadikan makhluk. Itu mungkin. Jadi hubung kaitnya di antara qudrah ataupun kuasa Allah, hubung kait dengan makhluk dari sudut kuasa adalah menjadikan. Ataupun kita istilah lain, memberi bekas. Menjadikan. Ataupun yang dah ada, memusnahkan, mentiadakan. Jadi, itu kita dah bahas sebelum ni. Jadi, takluk qudrah ni hanya pada makhluk saja. Kena mengena kuasa Allah hanya dengan makhluk saja. Tak ada kena mengena dengan Allah sendiri. Ataupun bahasa lain, tidak bertakluk kepada Allah. Sebab itu kata tu, maka tidak kudrat itu bertakluk kepada wajib. Bila sebut wajib, wajib tu Allah lah. Wajib tu Allah lah. Sebab yang wajib hanya Allah. Allah saja yang wajib. Jadi bila kata, maka kudrah, Allah lah, kudrah tu Allah, kuasa, tidak bertakluk kepada wajib. Apa? Tidak bertakluk kepada Allah. Jadi, bila kita kata, Allah itu bersifat kudrah, kuasa, dia punya kena-mengena ya, ataupun takluk dia, hanya perkara yang makhluk saja. Habis wajib tu Allah. Allah tak ada kena-mengena. Tak boleh kita nak kata, Allah boleh tak jadikan Allah. Tak boleh. Allah boleh tak nak jadikan, bila nak kata Allah nak, boleh tak Allah nak jadikan? Boleh kita kata gitu. Memang bila adakah Allah kuasa, qudrah. Kuasa ni menjadikan. Okay. Allah bersifat qudrah, menjadikan. Boleh. Menjadikan Allah tak boleh lah. Sebab apa? Sebab bila sebut qudrah, dia tak ada kena-mengena. Dia tidak bertakluk kepada Allah itu. Dia bila sebut kuasa, bertakluk kepada qudrah. Bertakluk kepada makhluk. Bila kata Allah bersifat qudrah, takluk dia makhluk. Bukan Allah itu. Sebab tu dia kata, maka tidak qudrah itu bertakluk kepada wajib. Wajib hakiki dan mustahil hakiki. Tak takluk. Hanya takluk untuk makhluk aja. Jadi kita tak boleh kata, boleh tak Allah nak mematikan dirinya sendiri. Allah maha kuasa. Ya, Allah maha kuasa. Boleh tak Allah nak mematikan dirinya sendiri? Sekejap. Ya, kita tengok masalah dekat mana ni. Allah kuasa, Allah qudrah. Ya, Allah bersifat qudrah. Maknanya Allah ada kuasa. Allah ada kuasa. Bila kata Allah ada kuasa, nak kata Allah ada kuasa pada, misalnya bila sebut kuasa, mesti kuasa pada siapa? Berkuasa kepada siapa? Bila kata kuasa pada makhluk, boleh. Boleh tak Allah nak buat makhluk? Boleh. Boleh tak Allah nak mematikan makhluk? Boleh. Bila sebut makhluk, Allah kuasa kepada makhluk, tak ada masalah. Sebab itu memang takluk dia. Itulah kena-mengena, itulah hubung kaitnya. Tapi bila kita kata, boleh tak Allah mematikan dirinya? Okay? Mematikan dirinya sendiri. Boleh tak? Okay? Mematikan, itu memang takluk qudrah.
Qudrah mengadakan dan mentiadakan, menghidupkan dan mematikan, mencipta dan memusnahkan. Itu takluk ataupun kerja qudrah. Okey. Tiba-tiba kata, boleh tak Allah nak buat? Okey. Boleh tak Allah nak mematikan? Alright. Boleh lagi kat situ. Sebab memang qudrah ni, Allah qudrah, Allah kuasa. Betul. Boleh tak Allah nak mematikan? Boleh. Betul. Cerita lagi. Mematikan dirinya. Dirinya tu wajib, iaitu Allah lah. Boleh tak? Bukan takluk. Tak boleh. Tak. Sebab mematikan itu adalah takluk qudrah. Betul dah. Tapi hanya pada mungkinat. Dia tidak tertakluk kepada Allah itu. Iaitu Allah itu wajib lah. Bila sebut wajib, maknanya Allah. Wajib akal. Bila sebut wajib akal, maknanya Allah dan sifat-sifatnya lah. Mudah kita kalau orang sekarang cakap, bila sebut wajib, Allah lah. Jadi, masalahnya dekat bila kita tujukan kuasa Allah itu dekat Allah. Tak boleh. Tak. Sebab Allah itu wajib. Okey, contoh. Boleh tak Allah menjadikan dirinya sendiri? Tak boleh. Ayat tu tak kena. Sebab bila kata boleh tak Allah menjadikan, bila sebut menjadi, dia ada dia punya undang-undang dia. Bila sebab menjadi, boleh tak Allah menjadi, okay? Menjadi je mesti makhluk lepas pada tu. Menjadi yang boleh ada, boleh tak ada. Barulah menjadi itu jadi. Boleh tak Allah menjadikan binatang? Binatang. Boleh tak Allah menjadikan meja? Meja tu boleh ada, boleh tak ada. Maka kenalah ayat tu, boleh tak Allah menjadikan meja? Maka jawapannya boleh. Sebab meja tu boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau dia panggil subjek, subjek tu adalah yang wajib ada, yang mesti ada. Mana boleh? Contohnya, boleh tak Allah jadikan Allah? Bila kata boleh tak Allah jadikan Allah juga Tuhan, yang mana Tuhan tu Tuhan, Allah itu Tuhan. Tuhan tu wajib ada dengan maksud tidak ada permulaan, tidak dijadikan. Allah Tuhan tu. Jadi boleh tak Allah jadikan Tuhan? Boleh tak Allah jadikan Allah sendiri? Ayat tu tak relevan. Tak relevan. Sebab macam mana nak jadikan yang memang dah ada? Boleh tak Allah jadikan Allah? Okey, Allah itu apa? Allah itu zat, diri yang wajib ada, tidak ada permulaan, tidak dijadikan. Dah kata Allah itu tidak ada permulaan, tidak dijadikan, kena kita kata, boleh tak Allah jadikan Allah? Allah jadikan Allah macam mana? Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu tidak dijadikan. Kerana itulah dia tak relevan. Ayat tu, soalan tu tak boleh mengarut. Soalan tu sendiri salah. Macam kita kata, boleh tak dinding tu makan nasi sampai kenyang? Tak boleh nak cakap. Kau cerita apa ni? Tak relevan. Tak ada kena-mengena. Kenyang dengan dinding. Dinding mana kenyang? Tak kenyang dinding. Jadi tak, soalan tu kita tak boleh jawab. Bukan tak boleh jawab. Soalan tu dah tak kena. Mengarut dah soalan tu. Begitulah bila dia kata, boleh tak Allah jadikan Tuhan satu lagi? Apakah hukum Tuhan satu lagi? Maksud Tuhan macam Allah ada satu lagi. Itu dah awal-awal mustahil. Kerana bila sebut Tuhan, dia mesti esa. Dia mesti tunggal. Bila Tuhan ni mesti tunggal. Dia kalau ada dua-dua tak jadi Tuhan. Dan kita dah bahas tentang sifat-sifat ketuhanan, wahdaniyah, iaitu bila sebut Tuhan, dia mesti esa. Bila sebut Tuhan, dia mesti tunggal. Dia mesti satu. Maknanya dua tu mustahil. Lepas tu kita kata, boleh tak Allah jadikan Tuhan satu lagi? Tuhan satu lagi tu dah mustahil. Macam mana kita nak kata boleh tak dinding tu kenyang? Dinding mana boleh kenyang? Mustahil. Maka soalan tu dah tak relevan dah. Mengarut dah. Apa benda dinding kenyang? Macam itulah. Macam mana pula kata Allah boleh tak Allah buat Tuhan satu lagi? Sebab mustahil Tuhan ada satu lagi. Macam mana nak kata boleh tak Allah buat perkara mustahil? Dah. Perkara mustahil tu perkara yang tak akan berlaku ikut akal kita. Tak akan berlaku. Tak boleh. Tak masuk akal. Jadi macam mana nak kata boleh tak Allah buat? Bila kata boleh tak Allah buat tu qudrah, kuasa. Bila kuasa, takluk dia, hubung kait dia, cerita dia tentang perkara yang boleh ada, boleh tak ada je. Benda perkara yang wajib ada iaitu Allah tak tertakluk, perkara yang mustahil ada pun tak tertakluk. Boleh tak Allah cipta batu yang besar sehingga Allah tak larat nak pikul?
Okay. Kat situ bila Allah bersifat qudrah kuasa, boleh tak Allah nak mencipta? Okey, kena dah. Sekarang ni qudrah kuasa-kuasa ni mencipta, kena dah. Bila mencipta apa? Boleh tak Allah mencipta batu? Batu tu boleh ada, boleh tak ada. Okey, selesai. Kena dah. Sehingga Allah sendiri, bila kata Allah sendiri, tak larat nak pikul. Jadi bila kita kata gitu, maka kita kata boleh kudrah ni pikul. Bolehkah Allah kudrah buat batu sehingga Allah sendiri? Maka kita letak dah untuk Allah buat. Kudrah buat Allah pikul. Kudrah, boleh tak kudrah buat, atau istilah kita untuk mudah faham dia. Kudrah buat Allah tu pikul. Bila sebut kudrah buat Allah, Allah tu wajib. Maka tak takluk tu tak boleh. Masalahnya dekat bila sebut kudrah, tujukan dia, subjek dia adalah Allah. Problem apa? Ayat tu tak kena. Tak logik. Tak masuk akal. Sebab Allah itu wajib dan Allah itu kuasa. Dan bila kata boleh tak Allah itu buat satu batu yang besar, itu memang takluk. Itu memang kerja kudrah. Bolehlah. Sehingga Allah. Bila kata sehingga Allah, maka kita tujukan subjeknya pada Allah. Tak relevan. Tak relevan. Sebab kudrah hanya perkara mungkinat saja. Hanya perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Hanya perkara yang harus. Perkara yang wajib dan mustahil bukan takluk dia. Bukan takluk. Tak ada kena-mengena. Tak boleh. Boleh tak Allah buat isteri dia? Boleh tak Allah mencipta isteri? Mencipta tu memang takluk kudrah. Betul. Tapi masalahnya, kita nak subjek dia untuk siapa? Isteri. Allah buat isteri. Boleh tak Allah buat isteri? Isteri tu, membuat tu memang takluk kudrah, ya dah. Betul? Isteri siapa? Isteri Allah. Kita tujukan dekat Allah. Maka yang masalahnya kita tujukan dekat Allah. Bila tujukan Allah, seolah-olah kuasa tu, Allah kuasa tu suruh ataupun buat Allah isteri Allah. Tak boleh dah. Sebab subjek kita, bila kata subjek itu Allah. Subjek itu Allah. Maka tak boleh dah. Tuju dekat Allah tak boleh. Kuasa tuju dekat Allah tak boleh. Tak boleh tu apa? Bukan takluk dia. Bila kata kuasa aja, contoh takluk makan nasi, lepas tu kenyang. Yang bagi kenyang perut. Jadi bila kita kata, kenapa aku tengok-tengok tak kenyang-kenyang? Mana kau nak kenyang? Sebab tengok tu bukan takluk perut. Macam itulah. Kenyang tu. Kenyang kena makan. Jadi tak bolehlah kau kata tengok-tengok. Jadi kau ni tak hebat lah. Sebab apa? Sebab kau tengok tak kenyang-kenyang. Tengok. Bukan. Tengok tu ikut mata tu. Itu bukan takluk. Perut ni dia mesti makan. Untuk kenyang mesti makan. Itu baru ada kena-mengena. Ada hubung kait. Tengok dengan kenyang tak ada hubung kait. Tengok dan kenyang tak ada hubung kait. Yang ada makan dan kenyang baru ada hubung kait. Jadi tak kena. Ayat tu tak betul dah. Ayat tu tak betul. Bila kita kata, kenapalah kau ni teruk sungguh. Tengok nasi ni tak kenyang-kenyang. Aku tengok. Kau tengok lama tapi tak kenyang. Sepatutnya, tengok-tengok kenyang lah. Tak ada kena-mengena. Kalau kata, kenapalah kau ni tak makan tak kenyang-kenyang. Baru ayat tu kena. Baru soalan tu kena. Iaitu kenapalah kau ni makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Sebab apa? Makan dan kenyang itu takluk. Itu hubung kait dia. Makan kenyang. Tapi kalau kata, kenapalah kau teruk sungguh. Kau tengok nasi itu tak kenyang-kenyang. Aku tengok kau tak kenyang dengan kau tengok nasi. Katalah. Itu bukan takluk dia. Melihat, bukan takluk dia kenyang. Tak ada hubung kait melihat dan kenyang. Jadi kau tak bolehlah kata aku ni teruk sebab aku tak kenyang dengan melihat. Tak boleh. Kau ni lemah kerana kau tengok nasi tak kenyang-kenyang. Kau tak boleh kata aku lemah. Kau tak boleh kata aku teruk. Sebab kalau aku makan tak kenyang-kenyang, baru boleh kau kata aku ni teruk. Sebab itulah hubung kait makan dan kenyang. Sekarang ni kau kata, apa benda ni? Tengok nasi tapi tak kenyang-kenyang aku tengok engkau ni. Patutnya tengok nasi kenyang. Tak. Tengok nasi mana boleh kenyang. Sebab itu bukan hubung kait dia. Itulah perumpamaan lah. Itulah perumpamaan. Takluk tu tadi tu. Jadi, kenapa kena ulang ni? Sebab takluk ni dia agak susah. Sebab dia fardu kifayah kan. Dia agak susah sikit. Jadi, kita tak boleh katalah, kalau Allah tak boleh buat batu yang besar, kalau Allah tak boleh buat isteri dia sendiri, maka Allah tu lemah. Tak boleh. Sebab tu bukan takluk. Tapi kalau ada tak Allah yang tak boleh buat? Yang mana, yang bila buat tu, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang boleh buat, kalau buat jadi.
Kalau tak buat tak adalah, kalau buat jadi. Boleh tak Allah? Allah tak boleh buat. Sedangkan kalau orang yang lain buat boleh je jadi. Tapi Allah buat tak jadi-jadi. Baru boleh kata lemah. Sebab itu hubung kait dia kudrah dengan buat, dengan kuasa untuk buat tadi tu. Okey. Jadi ini ulangan je. Jadi dekat sini, okey. Maka ta'alluq kudrah, kita masuk. Maka ta'alluq kudrah, maka bahagian ta'alluq kudrah dengan jalan ijmal secara umumnya di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dua ta'alluq. Yang pertama ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim, iaitu patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan. Patut, istilah yang dia pakai patut, iaitu patut pada azali. Ta'alluq saluhi qadim. Saluhi itu dia terjemahkan patut. Sekejap lagi nanti kita akan faham maksud patut tadi. Dari sudut bahasa sekarang, apa? Orang sekarang tak cakap patut. Mari kita tengok macam mana. Iaitu patut pada azali, iaitu patut, saluhi qadim ni, ya patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin, mengadakan kita, bukan mengadakan, patut aja, mengadakan mungkin. Bila untuk mudah faham, bila sebut mungkin, kita kata kita lah, makhluk lah. Atau mentiadakan dia, atau memusnahkan, mentiadakan kita. Sama ada Allah tak buat, bila tak buat tak adalah. Ataupun dah buat, musnahkan. Jadi patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin, buat mungkin makhluk, atau mentiadakan dia, atau mentiadakan tak buat makhluk. Mentiada tu tak buat makhluk. Maka di dalam bahagian ini mungkin makhluk itu belum diadakan, belum ada lagi. Hanya kepatutan. Tengok, kepatutan. Dari tadi patut, ini kepatutan baginya jua, baginya Allah jua pada mengadakan dan mentiadakan. Ta'alluq saluhi qadim ni, ta'alluq qudrah ada dua pada pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada dua ta'alluq. Pertama ta'alluq saluhi qadim, iaitu patut sejak azali lagi, patut Allah adakan makhluk, ataupun patut Allah tak buat makhluk. Okey. Masa tu makhluk tak ada lagi. Kita patut aja. Sama ada patut buat ataupun patut tak buat. Mari kita nak faham. Macam ni. Patut ni saluhi. Dalam terjemahan kitab kita dia kata patut. Nanti dekat bawah sikit, kat bawah tu kalau tengok yang ada pun bahagian ta'alluq ini jika dihuraikan dengan tafsir terbahagi kepada 8 bahagian pula. Yang pertama, ta'alluq saluhi qadim yang bawah sikit. Jadi kita naik balik. Patut dan layak. Patut dan layak pula. Okey, undur balik. Jadi ta'alluq saluhi qadim iaitu patut dan layak lah. Patut dan layak. Jadi saluhi ini adalah patut ataupun layak. Patut pun ataupun layak bagi Allah sejak azali lagi adakan makhluk atau tak buat makhluk atau tak buat makhluk. Okey, sikit-sikit kita masuk. Kita nak faham bahasa dulu pun. Okey, saluhi qadim adalah patut ataupun layak bagi Allah sejak azali lagi. Patut apa? Layak apa? Buat makhluk ataupun tak buat. Okay. Sekarang kita nak faham patut dulu. Adakah kita sekarang ni guna perkataan patut? Patut yang dengan maksud ni, patut pada azali. Sebenarnya kita pakai. Contoh dia bos. Bukan dia bos. Bukan. Macam ni. Memang dia bos tapi orang tak tahu. Katalah macam ni. Dia ceritalah, aku kena pecat lah. Aku kena pecat. Kau kena pecat dengan siapa? Pecat kerja lah. Aku kena pecat dengan Ahmad. Ahmad pecat aku. Ahmad pecat engkau? Pecat kerja lah maksud ni. Pecat kerja lah. Kan dia kerja kena pecat kan?
You are fired. Itulah. Ahmad pecat engkau. Dia cerita kat kawan dia ni. Aku kena pecat dengan Ahmad lah. Kau kena pecat? Ya, aku kena pecat. Kerja aku. Ahmad pecat aku. Lepas tu, macam mana dia boleh pecat engkau? Dengar? Macam mana dia boleh pecat engkau? Kata kawan dia ni. Kawan dia ceritalah dengan kawan dia. Macam mana Ahmad boleh pecat engkau? Dia manager, dia bos. Patut pun. Kejap. Kita kata apa? Patut pun. Apa tu? Apa maksud patut pun? Lah, patut pun. Gitu lah. Kita dah pakai. Tapi bila kita baca kitab, dia soalan macam, apa ni? Iaitu patut pada azali. Patut? Apa benda patut ni? Kita pakai ayat ni. Ahmad dah pecat aku dah. Aku tak ada kerja dah. Ahmad dah pecat aku. Macam mana Ahmad boleh pecat engkau? Memang dia pecat aku. Macam mana dia boleh pecat engkau? Dia bos. Lah, patut pun. Apa patut tu? Apa maksud patut tu? Apa maksud patut? Patut pun. Apa maksud patut itu? Cuba jawab sikit dalam komen. Padan. Sebab tu ada kata patut, padan. Ada kata layak. Tengok patut, layak, boleh, padan. Itulah. Betul lah. Memang layak lah. Itu layak dia. Sebab tu dalam kadang kita dengar kan, tok-tok guru yang bila nak cerita tentang ta'alluq suluhi qadim, dia pakai. Dia pakai patut, dia pakai ayat layak, dia pakai ayat boleh, mampu, padan. Kita apa benda nak faham. Jadi kalau buat contoh je ni lagi mudah faham. Lah, Ahmad pecat aku. Ahmad dah pecat aku dah tak ada kerja. Loh, macam mana dia boleh pecat engkau? Dia bos. Lah, patut pun. Itu dia. Patut pun. Boleh kata. Layak, patut, hak. Hak boleh tak? Hak. Bolehlah juga. Tak tepat 100% tapi 90% kena lah. Tu maksud patut. Jadi iaitu kalau ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut pada azali. Kita letak itu kata. Patut padan pada azali. Jadi sebab kita apa kita tak ni? Sebab kita tak faham. Jadi layak. Layak. Mungkin orang sekarang ni kata dia mempunyai dia mempunyai kepatutan. Ada orang cakap macam tu. Dia mempunyai kepatutan. Orang tak cakap macam tu. Dia mempunyai kemampuan. Boleh tak? Orang sekarang cakap kemampuan. Kemampuan, kebolehan, kelayakan. Jadi maknanya kalau dia tu bos, keupayaan. Upaya ni dia dekat berhak. Keupayaan ni dia dekat dengan upaya tu, dia ada sedikit unsur-unsur makhluk kat situ. Untuk faham bolehlah, tapi secara tepatnya kata, kalau nak kata keupayaan, bolehlah untuk faham sekali lalu. Takut bila sebut upaya tu dia ada kena mengena dengan upaya tu ada kena mengena dengan macam kekuatan tu apa? Macam mana pula upaya tu kan? Macam makhluk juga punya situ. Jadi kemampuan. Bolehlah kemampuan. Jadi sebab tu dia kata kat sini, tengok kata sini, maka dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan. Mungkin tu makhluk tu belum ada lagi, hanya kepatutan. Dia guna ayat kepatutan, hanya kepatutan baginya. Patut bagi Allah. Jadi kata macam bos tadi kan, sebelum kena pecat, dia tu bos. Oh, maknanya kalau dia bos, dia boleh pecat engkau ke? Yalah, memang boleh. Jadi dia kepatutan untuk pecat engkau sebab dia bos. Adakah dia pecat? Dia belum pecat lagi, cuma kepatutan. Itu yang kita kata, kita tak pakai patut macam tu. Tapi bila kita kata, oh kau kena pecat, dah kena pecat. Kenapa kena pecat? Apasal dia pecat engkau? Dia bos. Oh patut pun. Kita guna perkataan patut dekat situ. Tapi bila kita kata, itu bos, dia kepatutan untuk pecat aku, kita tak pakai ayat tu. Tapi bila kena pecat, kita kata, dia tu bos, kawan kita kata, patut pun. Kita pakai pula patut dekat situ. Kalau kita pakai patut dekat situ, bolehlah kita pakai, dia bos. Maka dia berkepatutan untuk pecat aku. Tak pakai. Sebenarnya, kalau pakai pun tak salah. Buktinya kita pakai perkataan patut pun. Kita pakai perkataan tu. Jadi kita boleh kata, seorang bos kepatutan untuk memecat pekerjanya,
Ataupun seorang bos mempunyai kelayakan, kemampuan, kebolehan untuk pecat pekerja. Tapi tak pecat lagi, dia ada kepatutan aja, dia ada kebolehan aja, dia ada kemampuan je. Kalau dia nak buat, boleh. Tapi dah buat ke? Belum lagi, baru nak cerita tentang kemampuan atau kebolehan dia je. Jadi maka bahagian ini mungkin itu belum diadakan, hanya kepatutan. Maknanya kebolehan, kemampuan, kelayakan. Kalau Allah nak buat, layak tak? Layak. Layak tu maksud boleh tak? Boleh. Kalau Allah tak nak buat, pun boleh. Kalau Allah nak buat, patut tak? Patut. Kalau Allah tak nak buat, patut juga. Itu panggil kepatutan. Itulah maksud kepatutan ataupun iaitu patut pada azali. Itulah maksud dia. Kadang-kadang belajar banyak kali dah. Tapi tak boleh lagi nak cuba aplikasikan maksud patut tadi pada pemahaman ataupun percakapan seharian. Pada malam ni, kita fahamlah. Oh, rupanya kita duk cakap pun patut-patut tu. Patut. Jadi, iaitu patut pada azali, Allah tadi mengadakan makhluk, buat makhluk atau tak buat. Patut bagi Allah. Allah mampu, Allah boleh je buat. Tapi dah buat ke belum? Belum. Allah yang tentukan. Tak boleh kata gitu, Zai. Sebab apa, Zai? Sebab kita bukan cerita iradah. Kita cerita kudrah. Kita cerita kudrah. Kudrah bukan tentukan. Kudrah buat. Kita cerita iradah nanti. Jangan melompat Allah yang tentukan pula. Allah tentukan tu dekat ta'aluk iradah muka surat 77. Kita bukan cerita tentang ketentuan Allah. Kita cerita tentang kudrah, kuasa. Ta'aluk kuasa adalah memberi bekas ataupun mudah faham, buat ataupun musnahkan. Tu kudrah, bukan tentukan. Memanglah Allah yang menentukan. Tapi kita bincang bukan iradah, kita bincang kudrah. Maka salahlah kalau kita kata Allah yang bersifat kudrah menentukan. Salah. Bukan bermakna Allah tak boleh menentukan. Bukan. Allah yang bersifat iradah menentukan. Allah yang bersifat kudrah buat. Kuasa untuk buat. Mampu, boleh untuk buat. Jadi janganlah masuk bab iradah. Walaupun betul, tapi salah. Salah apa? Salah bilik. Authority. Boleh juga. Guna perkataan authority pun boleh juga. Boleh? Kena juga tu. Ada authority. Boleh? Kadang-kadang bahasa-bahasa lain lebih sampai daripada bahasa Melayu. Sampai terus. Jadi, ta'aluk soluhi qadim, bidang kuasa dia dah. Boleh juga. Bidang. Disebut bidang. Sebab kuasa tu memang kita tengah bincang tentang kudrah. Bila kudrah memanglah kuasa. Memang bidang Allah dah. Boleh juga. Kelayakan. Boleh juga. Jadi macam-macam lah. Boleh lah. Boleh nak pakai. Itu maksud soluhi qadim. Bila sebut authority, bila sebut bidang kuasa, bila sebut kepatutan, bila sebut kelayakan, bila sebut kebolehan, kemampuan, bila sebut gitu, adakah Allah itu dah buat ke tak buat lagi? Nanti dulu. Ni cerita baru kebolehan aja. Kepatutan aja. Patut padan, kepadanan aja. Kelayakan aja. Belum cerita buat tak buat lagi. Itu dipanggil ta'aluk soluhi qadim. Jadi bahasa lain, bahasa sekarang, sejak azali lagi Allah berkelayakan. Gitu kot. Berkemampuan untuk menjadikan makhluk atau tak menjadikan makhluk. Okey. Yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Faham dulu konsep maksud ni, lepas ni baru kita masuk dalam nak memahami ni. Ini kita faham dulu dari sudut ni satu-satu dulu. Yang kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Artinya tunai yang baru. Bahasa dulu, tunai yang baru. Tunai yang baru tu maksud bahasa sekarang buat. Ta'aluk tanjizi, tanjizi tu tunai. Hadis tu baru. Jadi boleh kita kata tunai boleh, lulus jadi boleh, berlaku. Yang paling orang sekarang paling cakap, paling faham sekali orang sekarang bercakap berlaku ataupun jadi, terjadi. Jadi, ta'aluk tanjizi hadis ni adalah kejadian. Bila sebut kejadian, maksudnya jadi. Bila jadi, mula-mula tak ada, tak jadi lagi. Lepas tu jadi. Maka dianya baru.
barulah. Dengan maksud sebelum tu dia tak ada, lepas tu dia ada. Sebelum tu tak jadi, lepas tu dia jadi. Sebab tu dia kata ta'alluq tanjizi hadis baru. Dengan maksud jadilah. Jadi kita kata apa ni? Baru kita ambil iradah sekejap, pinjam iradah sekejap. Allah tentukan. Allah yang bersifat iradah tentukan nak kehendak sesuatu ini terjadi. Allah nak, Allah yang bersifat iradah telah menentukan, telah menghendaki aksiden berlaku pada 19 hari bulan Jun 2023. Ya. Allah nak, Allah tentu, Allah tentukan, Allah kehendak, Allah menghendaki aksiden berlaku pada 19 Julai 2023 pukul 5 petang. Allah nak. Yang Allah nak tu bila? Sejak azali lagi. Bila sampai waktunya, bila sampai waktu yang Allah nak tadi, 19 Julai tadi, 19 Jun tadi, sampai pukul 5 petang, maka terjadi. Maka kejadian yang Allah nak tadi terjadi. Kenapa baru terjadi 19 Jun? Sebab Allah nak ianya jadi 19 Jun. Allah tentukan ianya terjadi 19 Jun. Maka ianya jadi apa? Jadi apa? Jadi aksiden yang Allah nak jadikan tadi tu. Maka berlakulah. Yang berlaku tu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Kejadian itu telah berlaku. Kejadian itu berlaku. Okey. Jadi ianya barulah. Ianya baru. Iaitu mengadakan mungkin atau mentiadakan dia dengan fi'il, dengan perbuatan. Iaitu Allah mengadakan, buat, menjadikan makhluk atau mentiadakan atau memusnahkan, mematikan makhluk. Mengadakan makhluk dan mentiadakan makhluk itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Benda baru. Bukan azali, benda baru. Perkara baru, kejadian baru. Disebut kejadian, ianya dijadikan. Sebab tu kita panggil kejadian. Bila ianya dijadikan, maknanya barulah. Jadi-jadi ni daripada tak ada kepada ada. Baru-baru ni daripada tak ada kepada ada. Ya, jadi ta'alluq tanjizi hadis sekarang lah. Maksudnya yang sekarang yang berlaku. Bukan azali. Sekarang. Sekarang tu maksud baru. Dua. Sekejap lagi kita tengok perkara ni. Ada satu lagi iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Yang ini ada pada ta'alluq ada pada perbahasan ta'alluq iradat. Yang muka surat 77 tu. Muka surat 77 tu ta'alluq tanjizi qadim. Apa dia tanjizi qadim ni? Berlaku ataupun tunai ataupun lulus ataupun jadi boleh juga sejak qadim, sejak azali. Tunai pada azali. Yang ini tak ada pada perbahasan ta'alluq qudrah. Sebab apa tak ada? Sebab ta'alluq tanjizi qadim tak ada pada cerita qudrah, dia ada pada iradah. Tapi dia tak ada cerita tentang perbahasan qudrah. Dia hanya ada pada perbahasan iradah. Kenapa? Maknanya Allah Allah contoh bila kata ta'alluq tanjizi qadim, yang ni tak ada dalam qudrah, dia ada dekat iradah. Jadi Allah nak, Allah mengkehendaki, Allah nak, Allah tentu. Samalah Allah nak, Allah kehendaki, Allah tentu. Berlaku sedia lagi tanjizi qadim. Itulah dia nak sebut ni. Jadi katalah Allah nak, Allah nak dan Allah tentukan. Bila Allah tentukan? Kalau Allah, ni cerita iradah walaupun tak masuk lagi. Bila Allah tentukan, bila Allah nak, takkan Allah baru nak. Macam kan sekarang ni kan, Allah baru nak dia tu mengandung. Kalau Allah baru nak, sekarang, dia tu mengandung anak, maka kehendak Allah itu baru. Kehendak Allah itu tidak sempurna. Malah ilmu Allah juga rosak. Kerana macam mana Allah baru nak sekarang? Sekarang baru nak. Ya, baru Allah nak sekarang. Kenapa Allah nak sekarang? Sebab Allah tak tahu. Maka rosak sifat ilmu. Maka dah rosak kesempurnaan kehendak tadi. Kerana baru nak. Sebelum tu tak nak.
Bila sebelum tu tak nak, sekarang baru nak, dia tu mengandung dapat anak, maka Allah telah berubah daripada tak nak kepada nak. Maka rosak sifat iradah, rosak sifat ilmu. Jadi, maknanya bila kata Allah nak, bila kata Allah tentu, sejak bila? Sejak sedia ataupun sejak azali. Kita tak panggil sejak azali lagi. Jadi Allah nak dia tu mengandung dapat anak sejak azali lagi. Bila kata Allah nak sejak azali lagi, benda tak berlaku sebab Allah nak tu akan datang. Bilalah? Bila 30 September, 30 Oktober yang Allah nak dia tu mengandung. Jadi yang Allah nak tu, Allah tentukan dia mengandung tu sejak azali. Takkan Allah baru nak. Kalau Allah baru nak, rosak sifat ilmu, rosak sifat iradah. Okay. Bila sebut rosak tu, bukan sifat ketuhanan lah. Tu rosak maksud dia. Habis tu Allah nak bila lagi? Allah nak sejak azali lah. Sejak sedia, sejak azali. Kehendak Allah tu sejak azali lagi. Okay. Bila kehendak Allah sejak azali, bila ketentuan Allah yang dia tu mengandung dapat anak sejak azali lagi, kita tukar. Jika kudrah ada tanjizi qadim. Sekarang ni kita nak bagi hujah, kenapa kudrah tak ada tanjizi qadim? Kenapa iradah ada? Kudrah ada tanjizi soluhi qadim dengan tanjizi hadis saja. Kenapa? Kenapa tak ada tanjizi qadim? Sedangkan iradah ada tanjizi qadim. Tanjizi qadim tu maksud apa? Berlaku sedia kala. Berlaku sedia kala. Kalau nak sedia kala. Nak sejak azali. Tentu sejak azali. Okey, bila kita kata kudrah, Allah jadikan. Okey. Kudrah tu menjadikan, iradah nak. Jadi kalau kata Allah nak, Allah tentu sejak azali lagi bolehlah. Sebab Allah tentukan aja sejak azali lagi. Tapi Allah tentukan apa? Tentukan dia akan datang berlaku. Tapi kalau kita letak tanjiz qadim dekat kudrah, jadi maknanya kalau katalah kudrah ada tanjiz qadim, maknanya Allah jadikan sejak azali lagi. Sebab kalau kata iradah, Allah nak sejak azali lagi. Tak ada masalah. Sebab Allah nak, Allah tentukan sejak azali, tak ada masalah. Bila sampai waktunya, jadilah. Tapi kalau tanjiz qadim letak dekat kudrah, maknanya, kalau tanjiz qadim ada pada kudrah, maknanya, kudrah tu kuasa, buat. Buat, cipta. Jadi, kalau tanjiz qadim ada pada kudrah, maka Allah buat sejak azali lagi. Kalau Allah buat sejak azali lagi, maka jadilah ianya qadim. Sebab sejak azali lagi Allah buat. Maknanya dia ada sejak azali. Bila dia ada sejak azali, yang ada sejak azali ni qadim. Jadi kalau sejak azali tu qadim, macam mana kata Allah jadikan sejak azali? Sebab yang jadikan ni bukan qadim. Boleh tak? Macam mana nak kata ianya qadim sedangkan ianya dijadikan? Bila dia jadikan baru. Jadi sebab tu tanjiz qadim tak ada dekat kudrah. Tanjiz qadim tak ada dekat kudrah. Sebab kalau ada tanjiz qadim dekat kudrah, maka Allah telah menjadikan sejak azali lagi. Bila Allah telah menjadikan sejak azali lagi, maka ianya ada sejak azali. Apa maksud ada sejak azali? Qidam lah. Bila ianya ada sejak azali lagi, qidam dengan maksud tak ada permulaan. Kalau ada permulaan, itu bukan sejak azali lagi. Nak ada sejak azali, nak menjadikan sejak azali lagi macam mana? Allah menjadikan sejak azali. Bila Allah menjadikan sejak azali, maknanya dia ada sejak azali. Kalau dia ada sejak azali, maknanya tak ada permulaan. Tapi tak Allah jadikan. Bila Allah jadikan, itu bukan sejak azali, itu baru. Daripada tak ada kepada ada. Tak, Allah jadikan sejak azali. Maknanya qadim lah. Kalau qadim, kenapa pula kata Allah jadikan? Sebab kalau qadim, tidak dijadikan. Tidak ada permulaan. Jadi sebab tu dalam kudrah tak ada tanjiz qadim. Itu bagi orang yang dah pernah lalu 2-3 kali, dia dengar ni, oh ya, patut pun. Kerana itulah dekat kudrah tak ada tanjiz qadim. Tapi dekat iradah ada pula. Ya, tak ada masalah. Allah nak, Allah telah tentukan makhluk itu ada. Bila ada akan datang. Tak ada masalah. Setakat nak tentukan sejak azali lagi, tak ada masalah. Allah nak ianya ada sejak azali, tak ada masalah. Tapi kalau Allah buat sejak azali lagi, ada masalah. Kalau Allah buat sejak azali lagi, maka yang Allah buat tu jadi qadim. Bila yang Allah buat tu jadi qadim, sebab ada azali lagi. Maka yang Allah buat jadi qadim, macam mana kita nak kata dia qadim sedangkan dia dijadikan oleh Allah? Kalau yang dijadikan tu bukan qadim, itu dijadikanlah makhluk. Jadi pening. Sebab tak ada.
Nah, so tak ada kat situ lah. Dua. Kita tak masuk lagi ni. Kemudian dan di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, okay? Dan di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pula, yang tadi Imam Abu Mansur Maturidi, ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Qudrah ada 3, tambah lagi 1, iaitu 2 bahagian yang tersebut tadi, As-Saluhi Qadim, Tanjizih Hadis, ada Qudrah. Tambah 1 lagi, tambah lagi apa? Ta'luq Qabdah. Apa benda Ta'luq Qabdah ni pula? Artinya di dalam genggaman. Apa maksud Qabdah tu genggam? Apa maksud dalam genggaman? Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan, dengan makna dalam timbangan Tuhan. Dengan makna bahawasanya jika menghendaki jika Allah nak, niscaya Allah kekalkan atas adanya. Jika menghendaki jika Allah nak ianya kekal, niscaya dikekalkan. Jika menghendaki niscaya dikekalkan atas tiadanya dengan kudrah kuasanya. Macam ni. Jika maksud dalam genggaman, jika Allah nak kekalkan dia tak ada, maka kekallah dia tak ada. Maksudnya Allah tak cipta, dia tak ada lah. Jika Allah nak, dia tak ada. Allah nak jadi ada, maka jadilah ada. Jadi dalam timbangan, dalam masalah qabdah ni, dia bukan hakikat. Qabdah ni adalah gambaran kemampuan. Gambaran kemampuan Allah sahaja. Dia bukan secara hakikatnya. Kerana jika Allah baru menimbang-nimbang untuk buat sesuatu, baru nak menimbang waktu tu baru Allah nak menimbang, bukannya Allah nak tu sejak azali lagi, maka rosaklah sifat ilmu dan iradah macam tadi juga. Dan masalah ta'alluq qabdah ni, timbangan Allah ni ada, nanti kita akan bahas, dia ada 8. Yang mana Allah timbang sama ada nak matikan dia ke nak hidupkan dia. Jika kita faham secara hakikat Allah baru menimbang, maka rosak sifat ilmu Allah. Habis tu macam mana boleh ada ta'alluq qabdah ni? Ta'alluq gambar je, taswir, gambaran aja. Faham-faham je, gambar je, bukan hakikat. Yang Allah menimbang-nimbang, sama ada Allah nak adakan, Allah pun ataupun Allah tak nak adakan. Itu ta'alluq qabdah. Kita nak faham benda ni nanti kejap lagi baru faham. Ini ambil dulu dia punya ta'rif. Kebanyakan kalau kita laju dekat sini, bila kita masuk nanti, dia lagi tak faham. Sebab dia kena faham dulu sungguh-sungguh. Yang ini baru faham nanti ada 8 perkara nanti. Tak faham yang ni, tak faham. Jadi qabdah ni sekadar gambaran kemampuan Allah. Gambaran, taswir, faham-faham je. Bukan hakikat. Contoh apabila kita hidup, kita ni sekarang dah hidup. Dan kita sekarang dalam genggaman Allah. Dalam ta'alluq qabdah. Sama ada Allah nak kekalkan kita hidup, ataupun Allah nak matikan kita. Sekarang ni. Ni saat ini, hari ini. Allah nak hidupkan kita, Allah masih lagi ada genggaman. Kalau Allah nak hidupkan kita, maka kita kekallah hidup. Tak matikanlah. Jika Allah nak musnahkan kita, Allah matikan kita, kita habis. Sekarang ni kita dalam genggaman Allah. Ataupun dalam ayat ni, maksudnya, kita dalam timbangan Tuhan. Kita dalam, kalau orang, kalau manusia, kalau makhluk, kita sekarang sedang berfikir-fikir tentang sama ada nak buang tak meja ni, ataupun nak simpan. Kita buang pun boleh, simpan pun boleh. Tapi kita sedang berfikir-fikir. Dan buang juga buang meja ini dalam genggaman kita. Dan simpan, kekalkan meja ini pun dalam genggaman kita. Itu perumpamaan. Begitu juga, kita ada sekarang, kita dalam genggaman Allah. Dan Allah menimbang-nimbang, sedang menimbang, boleh kata gitu untuk faham, secara gambaran aja, sedang menimbang sama ada nak musnahkan kita, nak matikan kita, nak mentiadakan kita, ataupun nak kekalkan kita ada. Kalau kita faham secara hakikat, rosaklah sifat iradah. Kan Allah nak ni sejak azali lagi, bukan baru nak. Kan kita bincang tadi. Kenapa kalau kata Allah baru menimbang? Jika Allah baru duk menimbang yang ta'alluq qabdah ni, ta'alluq qabdah ni adalah menimbang. Jika Allah baru nak menimbang, rosaklah sifat ilmu Allah. Allah tak tahu lagi sejak azali lagi. Baru tahu sekarang. Nak matikan atau nak hidupkan dia. Rosak sifat ilmu. Tu bukan Tuhan. Macam tu juga iradah. Allah dulu tak nak. Masih sejak azali lagi tak nak. Sekarang baru nak atau tak nak. Baru sampai iradah Allah.
Bila baru sampai dengan maksud baru Allah nak atau baru Allah tak nak sekarang, maka rosaklah sifat iradah. Baru nak. Kalau bila Allah baru nak sekarang, makna sebelum ni Allah tak nak. Maknanya Allah telah berubah. Rosak lagi sifat iradah. Iaitu sifat iradah baharu. Iaitu mula-mula tak nak, lepas tu nak. Berubah. Berubah adalah makhluk. Berubah adalah baru. Rosak. Habis kenapa ada ta'aluk qabdah ni? Dengan maksud Allah menimbang sama ada nak kekalkan kita ada ataupun nak musnahkan. Nak matikan, nak mentiadakan. Kenapa ada ta'aluk ni? Kerana ada ayat Quran yang menandakan, yang memberi erti qabdah. Maka tak boleh tolak ayat Quran. Contohnya, kita tahu semua rezeki, semua yang berlaku, sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, semuanya Allah telah tentukan sejak azali lagi. Allah telah tentukan sejak azali lagi. Malah kita ni syurga neraka Allah telah tentukan. Dah ada dah kita ni syurga neraka. Okay? Itu ada satu ayat. Dan ada juga ayat Quran yang bahawasanya Allah kata sesuatu kaum tu Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah dirinya sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu ubah. Dalam masa yang sama, kita dah tengok ayat-ayat yang lain bahawasanya Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan Allah jadi apa yang kamu buat. Itu satu ayat. Ayat yang lain, Allah tak akan mengubah kamu kalau kamu tak ubah diri kamu sendiri. Maka kita dapat faham daripada dua, banyak lagi ayat ni kita dapat faham bahawasanya ya, Allah telah tentukan segala-galanya sejak azali lagi. Allah telah tentukan syurga neraka sejak azali. Allah dah nakkan kita ni masuk ke mana, Allah dah nak dah. Kita tak tahu tapi Allah dah nak dah. Dia akan berlaku yang Allah nak. Dan ada ayat Quran suruh berubah. Kalau kamu tak ubah, atau istilah dia panggil usaha ikhtiar lah. Kalau kamu tak berubah, Allah tak akan ubah. Ada ayat itu. Maka, untuk harmonikan dua ni, berlakulah cerita. Dalam sudut pegangan, kita kena pegang semua yang berlaku, hanya Allah je bagi bekas. Kainat tak memberi bekas, hanya Allah je bagi bekas. Hanya Allah je yang menentukan segala-galanya. Dan Allah telah menentukan apa saja sejak azali lagi. Pegangan. Dan kita hidup di atas dunia, maka Allah suruh juga kita untuk usaha dan ikhtiar. Itu jadi dua tu. Sebab ada dua ayat. Itu jadi dua, kena usaha ikhtiar juga. Kenapa pula kena? Allah suruh. Kenapa pula kata semua yang Allah buat? Kalau Allah suruh usaha, Allah suruh usaha ikhtiar, tapi dalam masa yang sama Allah kata, aku yang tentukan usaha ikhtiar kau. Engkau usaha, dapat. Kenapa usaha dapat? Allah yang suruh. Dan lepas dapat tu, siapa yang dapat ni? Allah yang bagi. Bukan sebab usaha. Bukan sebab usaha. Kalau bukan sebab usaha, kenapa buat? Allah suruh. Allah suruh buat usaha. Usaha ikhtiar. Allah suruh. Habis kalau usaha dapatlah. Dapat tu bukan sebab usaha, sebab Allah bagi. Tak ada kena-mengena dengan usaha. Kalau macam tu kenapa buat? Allah suruh. Nampak? Kita terkepit. Itulah hamba. Sebab ada dua ayat gitu. Maka harmoni dengan cara gitu. Begitulah juga. Kita dah pegang bahawasanya qudrah dan iradah ataupun qudrah atau iradah lah. Iradah Allah sejak azali lagi. Apa yang Allah nak, apa yang Allah tentukan sejak azali. Tapi ada ayat Quran yang mengatakan tak begitu. Kita dah pegang ni. Apa yang Allah nak semua sejak azali lagi, bukan baru nak. Kalau baru nak rosak sifat iradah dan ilmu Allah. Tiba-tiba ada surah Ar-Ra'di ayat ke-39. Ayatnya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yang menghapuskan apa yang dia kehendaki dan Allah yang menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya terdapat ummul kitab. Macam mana ni? Seolah-olah gini ayat ni. Seolah-olah gini. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Okey. Allah dah tentukan sejak azali lagi. Allah telah tentukan sejak azali lagi, dia ni jadi begini, dia jadi begini, dia jadi begini, dia jadi begini. Okey. Kemudian ayat surah Ar-Ra'di ni kata macam mana? Allah lah yang kekalkan tadi tu, kekalkan apa yang Allah telah tentukan sejak apa yang Allah telah tentukan tadi tu sejak azali tadi tu. Allah yang menetapkan apa yang Allah tentukan kekal ataupun Allah yang padam. Maknanya kalau kita faham secara literal apa yang Allah telah tentukan
Allah padam. Mana Allah telah tentukan dia ni mati umur 55. Kemudian ikut ayat ni, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh kalau Allah nak padamkan apa yang Allah dah tentukan. Allah kata dia mati umur 55, Allah padam. Dia mati umur 50. Dia mati umur 60. Sedangkan Allah dah tentukan ianya mati umur 55. Allah boleh padam apa yang Allah nak padam. Allah boleh kekalkan apa yang telah ditentukan, terus kekal. Wa indahu ummul kitab. Dan ada di sisi Allah ummul kitab, Lauh Mahfuz. Ummul kitab tu Lauh Mahfuz. Jadi, kalau kita fikir secara literal, maknanya Allah dah tentukan, patut Allah boleh cancel. Sedangkan kita dah pegang sebelum ni, jika Allah cancel, rosak sifat iradah, rosak sifat ilmu. Sebab kenapa cancel? Kerana tak cukup ilmu. Sebab tu dulu nak lain, sekarang nak lain. Sebab kita tak cukup ilmu. Dulu kita nak beli kereta proton. Sebab ilmu kita tentang proton waktu tu hebat. Bila kita tengok kereta proton tu, rupa-rupanya ada yang tak hebat. Aku nak beli Pro 2 lah. Kenapa berubah daripada proton kepada Pro 2? Kerana telah bertambah ilmu kita. Kenapa telah bertambah? Setelah kita melihat, setelah kita mengalaminya. Kenapa bertambah? Sebab dulu tak ada ilmu. Jika Allah tentukan begini, kemudian Allah padam, maka rosaklah sifat ilmu. Sebab masa Allah tentukan awal-awal, Allah tak tahu ke? Tak tahulah. Maka rosak sifat ilmu. Tapi Al-Quran kata gini. Jadi, kerana itulah ada takluk qabdah ni. Iaitu, Allah menghapuskan apa yang Allah nak hapus. Dalam ayat tadi, yang telah ditentukan. Dan Allah nak teruskan apa yang telah ditentukan. Teruskan juga. Bergantung pada Allah sendiri. Itulah qabdah, itulah genggaman. Itulah dalam genggaman Allah. Mana Allah nak ubah boleh. Habis tu, yang kita kata, mana boleh Allah tu berubah? Ya, betul. Jadi kerana itulah qabdah ni sekadar gambaran aja. Bukan hakikat. Kalau hakikat, rosaklah sifat ketuhanan. Gambaran cerita kalau Allah nak ubah boleh. Sebab sekarang ni Allah dah jadikan. Dan Allah telah tentukan kau hidup. Tapi kau jahat sangat, kalau Allah nak matikan boleh. Allah nak matikan boleh. Allah tentukan hidup. Tapi kalau Allah nak matikan boleh. Kalau Allah nak matikan macam mana pula? Sebab Allah dah tentukan dia hidup. Kemudian Allah berubah. Bukan maksud tu. Secara gambaran aja. Bukan hakikatnya. Kerana apa ada gambaran tadi? Kerana ada ayat Quran kata Allah boleh padam apa Allah nak padam. Maka kat situlah berlaku takdir mu'allaq dengan mubram. Yang mubram tu pada Allah, yang mu'allaq tu yang tergantung, yang ada kat Lauh Mahfuz, yang doa boleh mengubah takdir, yang katakan takdir mu'allaq, takdir mubram. Hakikatnya semua mubram. Hakikatnya tadi mu'allaq tu takdir mubram, iaitu apa yang berubah tu telah Allah takdirkan pada diri Allah. Maksudnya Allah tu tahu pada ilmu Allah. Allah tu yang dah tahu dia tu mati pada umur 60. Tapi di Lauh Mahfuz tulis 55. Tapi Allah tahu 60. Maka 55 tu dan 60 tu semua mubram hakikatnya. Cuma dari sudut malaikat aja yang tengok umur 55, dia mati umur 55. Tiba berubah 60. Jadi seolah-olah Allah memadamkan takdir dia yang lama, digantikan dengan takdir baru. Hakikatnya bukan gitu. Kalau Allah padam takdir lama, rosaklah sifat iradah dan ilmu dan iradah. Rosaklah. Habis tu? Itu gambaran saja. Itulah qabdah. Dah faham tu, mari kita tengok. Baca 8 ni. Senang faham kalau dah faham betul-betul tu. Dah faham soluhi qadim, dah faham tanjizi hadis, dah faham tanjizi qadim yang tak ada dalam qudrah, dah faham tentang qabdah. Faham ni? Senang je faham 8 perkara ni. Kalau tak faham yang tu, apa benda tahu yang 8 perkara ni? Mari kita tengok. Adapun bahagian ta'alluq qudrah ini, jika dihuraikan dengan tafsil, dengan detail, terbahagi kepada 8 bahagian pula. Yang pertama, ni cerita tentang kuasa Allah ni. Cerita tentang qudrah Allah ni. Cerita tentang Allah yang bersifat qudrah ni. Terbahagi kepada 8. Yang terbahagi kepada 8 ni pun gambaran dalam qabdah dalam kepala je. Macam mana? Pertama sekali, ta'alluq soluhi qadim. Patut dan layak. Tu. Kepatutan, kelayakan, kemampuan. Pada azali, sejak azali lagi, sejak sedia kala lagi, Allah
Tuhan mengadakan Zaid masalan atau mentiadakan dia? Allah jadikan Zaid ataupun Allah tak jadikan dia sejak azali lagi? Patut ataupun layak ataupun kepatutan atau kelayakan atau kebolehan. Tapi Zaid tak ada lagi. Waktu tu kalau Allah nak jadi Zaid boleh? Boleh. Tak nak jadikan Zaid? Boleh juga. Patut bagi Allah. Boleh bagi Allah. Tapi Zaid ada ke? Tak ada lagi. Tak ada. Patut dan layak pada azali. Okey. Allah nak buat boleh? Tak nak buat pun boleh. Masalah tu misalnya lah. Masalan. Mengadakan Zaid masalan. Mengadakan Zaid misalnya. Atau mentiadakan Zaid. Boleh. Boleh. Masa ni makhluk tak ada dah. Tak ada lagi. Allah boleh. Boleh. Nak mengadakan boleh. Nak buat boleh. Tak nak buat boleh. Kalau dah ada nak musnahkan boleh. Semua boleh. Allah mampu. Tu. Ataupun Allah patut. Ataupun Allah layak. Ataupun Allah ada kelayakan. Allah ada kepatutan. Okay. Kemudian yang kedua ta'alluq soluhi qadim. Qabdah soluhi qadim. Keadaan mungkin. Keadaan mungkin ni. Berkemungkinan. Dalam keadaan mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Mungkin. Macam mana? Seperti Zaid dahulu. Sebelum daripada adanya. Sebelum Zaid ada ni, Zaid tak ada. Di dalam genggaman kudratnya pada mengadakan atau pada mengekalkan atas tiadanya. Dia lebih kurang ta'alluq soluhi qadim, patut dan layak pada azali Allah mengadakan Zaid atau mentiadakan dia. Kemudian qabdah dalam genggaman. Yang ini yang tadi cerita tentang Allah. Yang tadi cerita tentang diri Allah. Diri Allah, Allah boleh buat, boleh tak buat. Allah berkemampuan untuk buat. Dan Allah berkemampuan untuk tak buat. Boleh aja. Okay. Itu cerita tentang Allah. Sekarang cerita tentang mungkin. Cerita tentang makhluk pula. Pada waktu itu, keadaan mungkin. Maksud keadaan makhluk lah. Pada waktu itu, seperti Zaid dahulu daripada adanya. Maknanya sebelum Zaid ada, Zaid tak ada kan? Zaid tak ada. Tapi dari sudut kemungkinan, dari sudut kemungkinan, Zaid boleh ada, boleh tak ada. Ada dan tak ada Zaid dalam genggaman Tuhan. Allah nak buat Zaid daripada tak ada kepada ada dalam genggaman Tuhan. Allah nak kekalkan Zaid yang tak ada, terus tak ada, tak buat dalam genggaman Tuhan juga. Habis kenapa sama yang tadi bicara tentang Allah, yang qabdah ni bicara tentang makhluk. Makhluk duduk dalam lingkungan kemungkinan. Yang tadi cerita tentang Allah mampu untuk buat atau mampu untuk tak buat. No problem. Sekarang ni dalam keadaan mungkinat, dalam keadaan kemungkinan, dalam keadaan makhluk pula, makhluk tadi boleh ada, boleh tak ada. Habis macam mana? Kita duduk dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak ada kan ada. Kalau tak nak, itu dari sudut kita. Qabdah. Kemudian, 3. Tanjizi hadis. Apabila bila sebut tanjizi hadis, dia sebenarnya adalah, maknanya Allah nak, Allah telah tentukan ada. Bila Allah telah tentukan ada, tanjizi hadis. Diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudrahnya. Okey, maka Allah pun jadikan, sebab Allah Maha berkuasa. Ketika dalam genggaman Allah, Allah boleh je nak buat, boleh je tak nak buat. Dia panggil qabdah. Kemudian iradah, kita masuklah sikit. Iradah telah menentukan, Allah yang bersifat iradah menentukan ada, dia ada, Zaid ada, maka berlakulah tanjizi hadis, iaitu diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudrahnya. Allah yang bersifat kudrah, Allah yang berkuasa jadikan Zaid. Yang Allah jadikan Zaid ni tanjizi hadis. Tanjizi hadis iaitu sekarang lah, maksudnya berlaku sekarang lah, bukan qadim lah, bukan azali lah. Sekarang. Maka Allah jadikan. Sebab kalau Allah nak jadikan boleh, tak nak jadikan boleh. Qabdah suluhi qadim. Boleh. Kita dalam keadaan mungkin. Boleh. Tapi kita tak ada lagi. Kita boleh ada, boleh tak ada. Maka Allah pilih. Bila sebut pilih, iradah, masuk sikit lah. Maka Allah pilih ada. Bila Allah pilih ada, sampai waktu yang Allah nak ada. Bila ada, siapa yang buat? Allah yang bersifat qudrah. Kuasa Allah buat. Bila buat adalah. Keadaan ni nama tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Maka adalah. Kenapa ada? Allah buat. Boleh kalau Allah buat? Allah soluhi qadim. Patut dan layak awal-awal lagi boleh buat. Dan kita dalam keadaan mungkinat ni boleh ada, boleh tak ada dalam genggaman Allah. Tiba-tiba Allah buat. No problem. Bila Allah buat, yang Allah buat tu adalah tanjizi hadis. Barulah baru.
Allah buat. Kenapa? Allah sifat qudrah. Kuat kuasa buatlah. Kemudian ketika kita dah ada pula, dah ada sekarang ni, kita dalam qabdah tanjizi hadis, dalam genggaman Tuhan. Dengan maksud apa? Iaitu keadaan mungkin. Yalah kita ni sekarang ni. Ya. Yang tadi takluk qabdah soluhi qadim tadi, mungkin juga, tapi kita tak ada lagi. Takluk qabdah soluhi qadim ni, dalam keadaan mungkinat, dalam keadaan mungkin juga. Boleh ada, boleh tak ada, tapi kita tak ada. Yang qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan mungkin. Sama juga macam tadi. Cuma kita dah ada. Kita dah ada. Seperti Zaid ketika adanya. Kita dah ada di dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan kita ni terus hidup sampai esok lusa. Sampai esok boleh pergi Dungun. Kita ada sampai esok. Kita kumpul kat Dungun. Siapa yang nak pergi Dungun lah. Kan? Kita boleh sampai ada sampai esok. Maknanya kita dalam genggaman Tuhan untuk kekalkan kita ada sampai esok lusa tulat. Atau ditiadakan dengan kudrahnya. Boleh juga tak sempat nak pergi esok, mati. Boleh juga dalam genggaman Tuhan. Ataupun dalam pertimbangan Tuhan. Ataupun dalam qabdah Tuhan. Qabdah tanjizi hadis. Tapi jangan faham hakikat. Kalau faham hakikat, tak tahu lagi Allah ni nak matikan kita ke tidak. Oh, itu hakikat. Jangan faham gitu. Habis tu, faham gambaran aja. Sekadar gambaran bahawa saja kita ni boleh Allah matikan, boleh Allah kekalkan kita hidup. Boleh sekarang ni. Sebab kita dah ada takluk tanjizi hadis. Kalau kita tak ada lagi, Allah boleh buat kita, boleh tak buat kita, takluk dia qabdah soluhi qadim. Sebab kita tak ada lagi. Kalau dah ada qabdah tanjizi hadis. Tapi dalam genggaman, seumpama seolah-olah Allah sedang mempertimbangkan nak hidupkan kita lagi, teruskan hidup atau matikan. Seolah-olah, gambaran aja. Tapi hakikatnya bukan gitu. Allah telah tentu sejak azali lagi. Ini cuma fikir-fikir. Okay? Sebab tu dia kata, kadang mungkin seperti Zaid ketika adanya dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau mentiadakan dengan kudrahnya. Jadi dari sudut kita makhluk, kita akan kata Allah boleh je nak matikan kita. Dan Allah boleh je nak teruskan kita hidup. Sekarang ni boleh dah. Boleh. Dia sudut kita. Sudut Allah, pada Allah, tak boleh. Sebab apa? Tak boleh apa? Dengan maksud, Allah dah tahu dah dan Allah telah tentukan sejak azali lagi kita hidup ke tak tidak esok. Okay. Tanjizi hadis pula. Kembali balik ke tanjizi hadis. Iaitu, apa maksud tanjizi hadis? Allah mentiadakan mungkin. Memusnahkan, mematikan. Mungkin. Seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudrahnya. Seperti kita yang dah ada hari ini, sebab kita dalam genggaman Tuhan, boleh nak teruskan ada, boleh nak matikan, nak musnahkan. Tiba-tiba Allah yang bersifat iradah tentukan sejak azali lagi. Kita ni mati. Tu seperti Zaid itu telah ada itu dengan kudrahnya, mentiadakan mungkin. Mentiadakan, matikan, memusnahkan. Bila Allah memusnahkan, itu kan berlaku sekarang. Keadaannya tanjizi hadis. Sebab berlaku sekarang kematian tu kan. Sebab dah ada. Kemudian, bila mati, masuk dalam genggaman Allah pula. Tadi dah hidup, dah duduk dalam genggaman Allah. Iaitu, boleh Allah nak hidupkan, boleh Allah nak matikan. Kemudian Allah pilih mati. Maka matilah kita. Bila mati tu, bila mati tu, duduk dalam genggaman qabdah tanjizi hadis sekali lagi. Duduk dalam qabdah tanjizi hadis. Iaitu keadaan mungkin. Sebab apa keadaan mungkin? Sebab kita dah mati. Dah mati. Maksud dah ada dan dah mati. Mungkinlah. Seperti Zaid yang telah tiada, yang telah mati itu di dalam genggaman kudrahnya. Dalam genggaman Tuhan. Dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya. Boleh kekal mati tak hidup-hidup. Atau diadakan. Ataupun dihidupkan semula. Dengan kudrahnya. Bila dah mati masuk kubur, dah tak ada. Bila mati masuk kubur itu berlaku tanjizi hadis. Iaitu Allah telah mentiadakan, mematikan, memusnahkan. Boleh ke? Allah bersifat qudrah. Qudrah memberi bekas. Iaitu mengadakan atau mentiadakan. Maka Allah mentiadakan. Bila Allah mentiadakan, tak ada. Ketika tak ada tu dalam genggaman Allah, sama ada yang dia matikan terus mati, maksud tak hidup-hidup, ataupun boleh hidup balik. Dalam genggaman Allah. 6 tu. Yang ketujuh, kemudian Allah pilih tanjizi hadis balik. Baru yang, tapi tak berlaku lagi, ni akan berlaku. Iaitu Allah mengadakan mungkin, adakan balik, hidupkan balik, seperti Zaid yang telah mati itu,
dengan kudrahnya ketika bangkit dari kubur. Dah mati itu, maka Allah boleh nak teruskan kita mati, maksudnya tak hidup-hidup, boleh juga nak hidupkan balik. Dan maka Allah ambil istilahnya Allah ambil keputusan. Sebenarnya keputusan tu sejak azali lagi. Tapi dalam qabdah ni nak fikir ni mudah-mudah gitulah. Maka kita kata Allah boleh kekalkan mati terus dalam kubur, tak hidup-hidup, dan Allah boleh hidupkan. Dan Allah ambil keputusan, kita boleh kata mudah-mudah kata tu. Bukan baru ambil keputusan maka hidupkan balik. Maka hiduplah kita. Hidup balik, iaitu bangkit daripada kubur. Ketika kita hidup balik bangkit daripada kubur, masa tu dalam genggaman. Genggaman ta'alluq tanjizil hadis. Sebab barulah, tapi tak berlaku lagi lah nanti. Baru sebab kita dah mati, dihidupkan balik dan dalam genggaman. Genggaman apa? Iaitu keadaan mungkin. Keadaan kemungkinan. Probability. Boleh je. Betul tak? Probability. Ataupun kebarangkalian. Macam tu, kebarangkalian. Kemungkinan. Duduk dalam kebarangkalian. Duduk dalam kemungkinan. Seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur, yang Allah hidupkan balik tadi tu, yang mana Allah boleh nak matikan terus. Allah boleh hidupkan balik. Allah memilih untuk hidupkan balik. Yang mana bila hidupkan balik, masih lagi dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman kekuasaannya, genggaman kudrah Allah, pada mengekalkan atas adanya. Bila hidup balik, ada terus kekal, atau ditiadakan dia dengan kudrah. Atau lepas tu mati balik. Lepas hidup kat padang mahsyar, matikan balik. Dalam genggaman Allah. Allah boleh kekalkan dan Allah juga boleh matikan balik. Contohnya Allah buat dekat makhluk kambing apa semua, Allah hidupkan balik, betul Allah matikan balik. Itu prosesnya. Proses kudrah. Bila sebut kudrah, Allah itu bersifat kudrah, kuasa. Yang pertama, Allah mempunyai kemampuan, kebolehan. Sama ada makhluk ataupun tak ada makhluk. Sama ada makhluk telah ada ataupun sebelum makhluk ada. Allah mempunyai kemampuan untuk mencipta. Allah kerana sifat kudrah. Allah mempunyai kemampuan untuk mencipta, Allah mempunyai kemampuan untuk mengadakan, Allah mempunyai kemampuan untuk mentiadakan, Allah mempunyai kemampuan untuk adakan, tiada, ada balik, tiada balik, ada balik. Sebab Allah bersifat kudrah, maha kuasa. Awal-awal. Kemudian, bagi pihak makhluk, kita berada dalam genggaman Allah, dalam lingkungan kemungkinan, dalam mungkinan kebarangkalian tadi, boleh ada, boleh tak ada. Jika Allah nak adakan, Allah adakan. Jika Allah tak adakan, maka tak adalah. Kita tak buatlah. Kemudian Allah tentukan ada. Masuk yang ketiga, maka kita ada. Tanjizi hadis. Keadaan tanjizi hadis. Maka adalah kita hidup. Bila kita hidup ni kerana Allah pilih kita ada. Allah boleh tak pilih kita tak ada? Boleh aja. Dalam qabdah soluhi qadim. Bila Allah pilih untuk ada, Allah tentu untuk ada, maka ada ketiga ta'alluq tanjizi hadis. Adalah kita. Sebab Allah buat, Allah bersifat kudrah. Kemudian bila kita ada, kita masih lagi duduk dalam genggaman Allah, iaitu tanjiz hadis. Iaitu keadaan yang kita ada ni terus ada, tak mati-mati. Ataupun Allah musnahkan kita. Boleh saja. Kemungkinan. Dan yang kelima, maka Allah memilih untuk mentiadakan, mematikan nombor 60-70 nanti mati. Allah dah pilih. Maka tak adalah kita mati. Boleh kalau Allah buat? Allah bersifat kudrah, boleh saja. Kemungkinan, dan lepas pada tu kita duduk dalam genggaman Allah, iaitu boleh Allah nak kekalkan mati itu tak hidup-hidup ataupun hidupkan balik. Kemudian Allah memilih untuk hidupkan balik, maka duduk dalam kemungkinan, duduk dalam keadaan tanjiz hadis baru balik, iaitu Allah ada hidupkan balik yang dah mati tadi. Bila hidupkan balik, hiduplah kita. Kemudian bila hidup balik, kita masih lagi duduk dalam lingkungan kemungkinan, kebarangkalian, probability tadi, iaitu kekal ada lepas bangkit balik pada mahsyar lah. Kekal ada, tak mati-mati, atau boleh nak matikan. Okey, simple tak? Simple. Ada orang mengaji sampai 10 kali tak faham apa benda ni. Simple lah, senang lah. Boleh lah. Oh, itulah proses ataupun kaedah ataupun kerja ataupun cerita tentang kuasa Allah. Itulah cerita tentang kuasa Allah. Okay. Tetapi dengan memutuskan nazar, dengan kita memerhatikan nazar, pandangan kajian, dari segi dalil syar'i, dari sudut kita tengok janji Allah dekat Quran dan hadis, kerana orang yang telah bangkit dari kubur tidak akan mati. Tidak akan mati lagi pada syarak. Dengan maksud, bila Allah dah janji, mana tahu Allah janji? Allah janji untuk kekalkan, bila bangkit nanti kekal selama-lamanya, sama ada syurga atau neraka, kekal abadan abada. Ya ke? Kan dalam genggaman Allah ketika yang ke-8,
takluk tanjizi hadis. Boleh Allah nak kekalkan dan boleh Allah nak kekalkan kat padang mahsyar tu, maksudnya kekalkan kat akhirat, dan Allah boleh nak musnahkan kan dalam genggaman. Tak. Allah kekalkan. Kenapa pula kata Allah kekalkan? Sebab bila tilik pada, bila tengok, bila kaji pada Quran hadis, Allah sendiri kata bahawasanya Allah nak kekalkan. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Allah sendiri kata, maka tiba-tiba Allah bohong. Itu sifat yang tak layak bagi Allah. Bila Allah dah kata nak kekal, kekal lah. Tapi kalau dari sudut dia kata, tetapi pada akal, pada fikir akal kita, harus atau boleh tak ditilik pada kuasaan Tuhan kerana kekalnya itu aridi juga. Kalau fikir ikut akal, boleh aja. Allah nak matikan, boleh aja. Boleh tak? Allah kuasa tak untuk bila hidupkan lepas akhirat, lepas tu Allah matikan. Matikan balik, tak hidup-hidup. Boleh. Boleh aja. Dari sudut kuasa. Dari sudut kuasa tu boleh. Dari sudut boleh tak Allah nak hidupkan kekal selama-lamanya ketika di akhirat? Boleh. Allah nak matikan? Boleh. Tapi bila tilik dari sudut dalil syarak, Allah kata dia akan kekalkan. Maka waktu tu qabdah tajziz hadis ni yang ke-8, waktu tu memang dalam genggaman Allah, ya. Tapi waktu tu kita kena kata kekal selama-lamanya. Dari sudut yang ke-8 adalah kekal selama-lamanya. Allah tak musnahkan dah. Dari sudut akal, boleh Allah nak musnahkan. Tapi kenapa kita kata tak mungkin Allah musnahkan dah ketika yang ke-8 tu, qabdah tanjiz hadis tu, lepas kiamat tu, kenapa kita kata Allah tak mungkin musnahkan dah? Sebab Allah sendiri cakap. Sebab tu dia panggil aridi. Kekal kita, kekal yang kerana Allah nak kekalkan. Dari sudut akal, boleh aja Allah nak musnahkan kita. Contoh, orang yang buat baik Allah masukkan ke dalam neraka, orang yang buat jahat tak pernah buat baik, orang yang kafir lah Allah masukkan ke dalam syurga. Orang yang Islam beriman Allah masuk dalam neraka. Boleh tak? Boleh. Bila pandang dari sudut kuasa Allah, boleh. Dia buat baik semua, masuk neraka. Dia buat jahat, kafir, masuk syurga. Boleh, boleh. Tapi bila tengok dari sudut syarak dalil Quran hadis, Allah kata orang baik aku nak masuk dalam syurga, orang jahat, kafir, aku masuk neraka. Maka boleh kita kata gini, tak mungkin. Boleh kita kata gini, tak mungkin Allah masukkan orang baik dalam neraka. Tak mungkin Allah masukkan orang kafir dalam syurga. Tak mungkin tu bila ditilik dari janji Allah. Tapi dari sudut akal, dari sudut hukum akal, dari sudut kebolehan, kemampuan Allah buat, boleh qabdah tanjiz hadis. Sebut keluarlah istilah-istilah ni tu. Memang seronoklah bunyi istilah tu. Qabdah tanjiz hadis. Dalam genggaman Allah, nak kekalkan ataupun tidak? Boleh ke? Boleh. Allah nanti ke akhirat ni. Tapi Allah janji. Kalau tilik daripada janji Allah tu, iyalah. Memanglah kita kekal lah. Jadi qabdah yang ke-8 tu, maka Allah kekalkanlah. Kekalkanlah. Sebab dalam genggaman Allah. Maka dengan mengetahui bahagian ta'alluq yang di atas ini, teranglah dengan jelasnya adalah manusia dari semenjak belum ada, sebelum manusia ni ada, dan masa telah ada, sekarang ni ada, dan masa di dalam kubur nanti tak ada balik, sehingga masa bangkit balik hari kiamat, duduk di dalam syurga atau neraka, tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah, daripada pilihan Allah, tak lepas. Okay? Pada segala-galanya. Apakala telah diketahui demikian adanya, tetap sekali bangkit perasaan manusia menurut apa perintah Tuhan, supaya berbetulan amalan dengan kepercayaan yang dikatakan sempurna iman kepada Tuhan. Bila kita faham macam tu, dari sudut Allah nak buat apa, dia boleh buat apa sahaja. Dari sudut kita, Allah sentiasa memilih kita. Dari sudut kita lah, makhluk, Allah sentiasa memilih. Maka kita sentiasa rasa bangkit dalam hati kita, bahawasanya apa saja yang berlaku Allah akan tentukan, dan kita buat, mudah-mudahan perbuatan kita tu kena dengan apa yang Allah tentukan. Sebab tu kata kat sini, apakala telah diketahui demikian, ada kalanya tetap sekali bangkit perasaan manusia. Manusia, kalau kita faham macam tu, Allah dalam genggaman Allah, Allah boleh buat apa-apalah. Jadi bila dah tahu macam tu, menurut apa yang Allah perintah, apa yang Allah perintah nak buatlah, supaya mudah-mudahan
apa yang kita buat tu berbetulan dengan amalan dan kepercayaan yang dikatakan sempurna iman tadi. Iaitu berbetulan dengan apa yang Allah tentukan. Mudah-mudahanlah apa yang aku buat ni memang Allah takdirkanlah yang itu. Mudah-mudahan apa yang Allah suruh buat baik, maka aku nak buat baik. Mudah-mudahan buat baik aku ni memang dekat takdir Allah ni aku buat baik juga. Mudah-mudahanlah janganlah Allah suruh buat baik, tapi sebenarnya Allah takdirkan kita buat jahat. Mudah-mudahan taklah macam tu. Sentiasa takut. Buat dalam keadaan berjaga-jaga kerana kita tahu Allah boleh buat dalam genggaman Allah sentiasa. Allah boleh buat. Allah boleh tukar. Allah boleh buat. Tiba-tiba jadi baik aja, ujung-ujung hayat jadi kafir. Ujung-ujung hayat jadi tak semayang. Boleh aja. Jadi sentiasa kita duduk dalam takutnya dalam pilihan Allah, dalam genggaman Allah. Mudah-mudahan apa yang aku buat ni memang selari dengan apa yang Allah takdirkan. Dan supaya yang aku buat ni sesama dengan pilihan Allah yang dalam genggaman Allah tadi tu. Pilihan Allah. Mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan samalah. Semua takut. Bila buat, jadi benda baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu terima kasih tu. Ya Allah, terima kasih sebab apa yang aku buat ni kena kebetulan pula sama dengan apa yang kau telah takdirkan. Mujurlah. Tapi bukan sebab aku hebat, sebab memang Allah takdir. Tapi lega. Lepas tu nak buat lagi baik. Buat baik, janganlah. Buat jahat, tolonglah. Ya Allah, janganlah. Tiba, jadi buat baik pula. Lega, Alhamdulillah. Syukur ya Allah, kau tentukan aku buat baik. Jadi macam tu lah. Sentiasa takut. Dan kalau kita faham macam tu, tak bolehlah nak belagak. Sebab Allah nak, dalam genggaman Allah, bila-bila nak switch boleh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dari sudut makhluk kita tengok, Allah boleh ubah hati kita. Dari sudut akidah, apa yang hati kita berubah atau tidak, Allah telah tentu sejak azali lagi. Sudut kita makhluk, tak tahulah. Memang tak tahu. Harap. Malah harap itu pun Allah telah tentukan. Tapi kena harap juga. Buat baik kita Allah telah tentukan. Harap apa yang Allah telah tentukan sejak azali lagi, baiklah macam mana kita nak buat baik ni. Maka kalau macam tu, duduklah kita dalam orang kepercayaan yang dikatakan sempurna iman kepada Tuhan. Tuhan faham macam tu, Alhamdulillah. Panjang sikit, 1 jam. 1 jam 20 minit. Tak boleh lebih. Sebab apa? Sebab bab ni agak ni bab yang terakhir ni. Bab lah ni, bab dah lepas habis ta'alluq ni, habis. Huraian uluhiyah, istighna, iftikhar, dia ni sangat Nabi dan Rasul. Dah Nabi dah. Ni dah penghujung-hujung tentang Tuhan. Dah masuk, dah campur fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Dia termasuk dua-dua ni sekarang. Jadi, mudah-mudahan faham kita tentang ta'alluq, suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis, qabdah. Mudah-mudahan faham. Kadang-kadang kita mengaji 10 kali, baru faham kali ni. Kadang-kadang kita baru berdengar kali ni, tak faham-faham. Lepas tu mengaji 3-4 orang lagi dengan ustaz-ustaz lain, baru faham. Lega baru faham. Ada gitu. Kadang-kadang cara penyampaian, saya punya penyampaian tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tapi sabar. Dengan kesabaran ni, bila terdengar guru lain, boleh faham pula. Boleh faham cara dia pula. Cara dia. Kita tengok. Yang penting kita belajar je. Allah yang bagi faham. Jadi kita berhenti dekat, akan datang ta'alluq iradah. Bila dah faham ta'alluq qudrah, sangat senang nak faham ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu, senang je nak faham. Yang penting faham dulu ta'alluq qudrah. Qudrah, faham ta'alluq tu, faham suluhi qadim, tanjiz hadis, qabdah. Yang lain, Allah. Wallahu a'lam. Senang. Cantiklah abang JJ. Allah. Okey. InsyaAllah kita tangguh dulu. Kita sambung akan datang sering tasbih kafarah. Rakaman ni akan ada dalam YouTube kejap lagi. Macam biasalah, siri yang ke-46 dah. Semua ada, semua lengkap. InsyaAllah bab tauhid ni lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.